kena. Ada kata qala Nabi kata, wa qala Nabi utlubu ilma min al-mahdi ila al-lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Itu bukanlah hadis, tapi dibaca. Hubbul watan min al-iman, cinta negara daripada iman, bukan hadis. Banyak lagi hadis yang direka-reka, seperti dengar azan siapa Muhammad asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiup dengan ibu jari dan disapu pada mata. Hadis tak betul, bukan hadis. Baca lagi hadis-hadis dalam masalah fadilah. Kalau baca ini dapat ini, kalau baca itu dapat itu. Meh datang bulan Ramadan, meh baca fadilat 30 malam tarawih. Bukan hadis, tetapi disandarkan kepada Ali. Dan Ali menyampaikan itu semua bohong. Kadang-kadang kita telah termakan daripada hadis-hadis palsu yang dibuat oleh Syiah. Maka dia mengutuk Muawiyah, maka orang kita pun ada yang mengutuk sahabat Nabi Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ni pengkhianat lah, Muawiyah ni burah, Muawiyah ni celaka. Sebut nama sahabat macam tu, sebab termakan hadis-hadis yang dibuat oleh puak-puak Syiah yang sedang berkembang kat Malaysia ni. Puak-puak Syiah tu kat Gombak ni berlambak Syiah kan. Konon-kononnya mengangkat Ahlul Bait, konon-kononnya mengangkat Ali, tetapi sebenarnya tidak cinta kepada Ahlul Bait langsung, mengutuk para sahabat, buat hadis palsu tentang Abu Bakar dan Umar, menafsirkan Al-Quran dan hadis ikut selera nafsu sendiri. Maka banyaklah hadis-hadis palsu yang tersebar. Semuanya datang daripada ustaz. Maka kena yang berhati-hati dalam masalah hadis. Kalau tak tahu hadis, katalah tak tahu. Nanti saya balik, saya cek minggu depan, saya beritahu apa darjah hadis tu. Macam tu. Dan kita orang awam ni, apa tugas kita? Bila ustaz cakap sesuatu, tanya ustaz tu, ustaz apa dalilnya? Apa hujahnya? Kerana Al-Quran dan Sunnah itu hujah. Maka kita kata ilmu tadi, Islam agama ilmu. Maka bila orang sebut halal, haram, maka itu tertakluk kepada ilmu Allah dan Rasul. Islam agama akademik kalau bahasa modernnya kan? Agama yang mesti berdasarkan dalil. Jangan buat sesuatu amalan tanpa ada dalil. Kerana sahabat Nabi, contoh sahabat Nabi, walaupun mereka itu sahabat Nabi, tapi bila sampai kepadanya benda yang dia tak pernah dengar, dia tanya. Seperti Umar bin Al-Khattab, datang seorang sahabi mengetuk pintu rumahnya dan memberi salam 3 kali. Memberi salam. Kemudian dia tak buka pintu, kemudian kawan tu balik lah. Kemudian dia buka pintu. Dia tengok lagi kenapa balik, bagi salam 3 kali, tak balik. Kerana aku mendengar Rasulullah kata, kalau pergi rumah orang beri salam 3 kali, kalau dia tak buka, maka balik. Apa Umar kata? Oh betul tak? Umar tanya lagi, ada tak orang lain yang dengar daripada Nabi macam kau dengar? Untuk memastikan betul ke tak? Abu Bakar ditanya tentang miras jaddah, nenek dapat berapa harta pewarisan. Maka Abu Bakar tak tahu. Ada seorang sahabi tahu dan beritahu 1/6. Abu Bakar tanya, adakah bersama engkau orang lain yang membesar daripada Nabi? Kata 1/6. Itu sahabat Nabi. Ikutnya kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama. Maka mereka semua menjawab Allahu a'lam kalau tak tahu. Dan mereka bertanya. Kalau tak tahu, kuncinya bertanya. Ala, ketahuilah kamu anna syifa'ul ayyi su'al, kerana penawar atau ubat kepada kejahilan itu bertanya. Tanya. Jangan jadi macam hadis yang kita bacakan tadi itu, berpunca daripada orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kawan tu sakit kepala, luka. Kemudian ditanya, aku ni berjunub, aku nak kena mandi wajib ke tak? Kawan tu kata, ada junub, mandi wajib lah. Kepala aku tak boleh kena air. Aku tak peduli, aku kena mandi juga. Kau berjunub, mati orang tu. Dan mati, datang berita sampai berita kepada Nabi. Maka Nabi kata, qataluhu qatalahumullah, mereka ni telah membunuh kawan ni.
semoga Allah membunuh pokoknya. Alam, dan Nabi kata, ketahuilah bahwasanya penawar kepada kejahilan itu bertanya. Apa tanya? Kita tugas orang awam bertanya kepada ustaz. Ustaz cakap ni apa ujarnya? Kalau kita pun tak ingat, kerana kita bukan zaman ulama-ulama dulu lah, yang hafalan mereka benar juga. Maka kalau kita tak ingat, kita beritahu. Dan kita tak ingat, kalau ditanya, kita boleh bawa. Kelak kuliah akan datang, saya akan tulis dan saya akan bagi. Itulah orang yang jujur kepada ilmu. Maka tidaklah, jangan bertanya barang siapa banyak bertanya, lemahlah akal atau lemah iman. Jangan gitu. Sekarang ni dunia telah moden. Dunia sekarang ni klik kan, di hujung jari anda kan istilahnya. Buka internet, orang boleh baca semua. Jangan bohong. Ustaz-ustaz pun tak boleh nak bohong dah. Dulu boleh lah, masyarakat kita tak tahu. Ustaz cakap halal, halal. Ustaz cakap haram, haram. Ustaz kata boleh buat, salahnya buat. Maka mandi sapar orang dulu-dulu kan, mandi sapar untuk kongsian pada bulan apa? Bulan sapar. Tiba bulan sapar, mandi sapar. Ditiru amalan-amalan pokok musyrik itu di sungai Ganges. Mandian untuk menyucikan diri. Dia pun buat mandi sapar. Yang baca doa, berdoa ni siapa? Ustaz ya. Kata orang buat doa. Orang tak boleh buat doa. Yang buat doa ni ustaz. Yang buat niat tu ustaz ya. Saja aku mandi sapar pada bulan ini kerana menghapuskan dosa. Dia reka kan. Agama Islam, Al-Quran, Sunnah. Bukan macam agama-agama lain dia buat dia reka-reka. Mula mereka, you tahu ada Tuhan yang berkuasa. Bagaimana bentuk Tuhan? Dia pun fikir macam mana bentuk Tuhan. Dia pun buat bentuk Tuhan. Berhala dan sebagainya. Ikut apa benda yang pernah dia tengok lah. Tengok kepalanya, kalau perut buncit itu nampak megah, nampak gah. Botak lagi, bubur. Patung, perut buncit kepada botak. Tuhan. Mereka ahli satu agama, berkepala gajah lah. Macam-macam. Orang mereka sebab dia ada panduan wahyu, tak ada ilmu dia. Maka dia buat mereka. Dah ada Tuhan, macam mana cara sembah ya? Dia pun buatlah bertapa kat gua 3 hari. Kemudian pergi tawaf kat berhala tu. Itu semua agama-agama karut tu. Adapun Islam, ustaz tak boleh nak mereka-reka. Yang mana nama ustaz ni tidak ada kuasa untuk mereka amal ibadat, melainkan hanya disebut oleh Allah dan Rasul. Itu ilmu tu kita kena faham tu. Masyarakat kita yang banyak telah jauh ni, oleh kerana, minta maaf lah, oleh kerana ustaz-ustaz tu baca hadis palsu tadi tu, buat suatu pemahaman yang tak berapa betul. Bukan kita nak mengatakan semua tak salah, no. Tetapi antara puncanya ialah orang yang tidak jujur dengan ilmu, orang yang tidak ihsan kepada ilmu, buat baik kepada ilmu, mesti beritahu yang betul. Yang salah diberitahu salah, yang benar diberitahu yang benar. Barulah masyarakat kita terjaga. Antara tanda kiamat disebut iltimasul ilmi indal asaghir, mengambil ilmu daripada orang-orang kecil, al-asaghir. Diriwayatkan daripada Imam Abdullah ibn Mubarak dengan sanadnya daripada Abi Umayyah al-Jumahi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah salasan, sesungguhnya tanda kiamat itu 3, dan disebut ihdahunna, salah satunya ayul tamasal ilmu indal asaghir, mengambil ilmu daripada al-asaghir. Al-asaghir ditanya kepada Imam Abdullah ibn Mubarak, apa dia asaghir ni? Imam Abdullah ibn Mubarak jawab, alladzina yaquluna bi ra'yihim, mereka hanya menyatakan hanya berdasarkan pandangan mereka sendiri, bi ra'yihim. Fa amma saghirun yarwi anhu kabir, maka yang kecil sepatutnya yarwi anhu kabir, diriwayatkan daripada orang yang besar, kabir. Falaysa bi saghirin. Faqala fi dhalika aidan atahumul ilm min qabli asaghirihim, dan juga dikatakan apa maksud asaghir itu, yakni ahlul bid'ah, ahli bid'ah, mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu ahli bid'ah. Dan juga pokok yang mereka amalan-amalan sendiri.